Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Saudara-saudara sekalian, petang ni kita dalam sesi amali berasas pada carta aliran rukun dan wajib. Kita menelusuri amali. Pertama sekali berniat ihram, kita dah beritahu semalam, berniat ihram ni ada 8 amalan. Pertama, bersihkan tubuh badan, termasuk mandi sunat ihram. Jadi yang kita tak buat praktikal mandi. Lepas mandi, pakai wangian, pakai minyak gambut pun tak ada praktikal. Kita nak tunjuk lelaki, sebab perempuan consideration dia dah siap, ihram dia dah siap, pakaian yang menutup aurat. Lelaki ni pakaian menutup aurat, tetapi dia bukan pakaian biasa, pakaian istimewa, bukan itu luar biasa, istimewa. Wajib dengan selai kain yang menutup auratnya. Jadi bagi jemaah haji yang akan ke Madinah dulu, dia dari tanah air tak ada berihram. Sampai Madinah nanti nak ke Mekah barulah berihram. Bagi jemaah haji yang terus masuk Mekah, dia akan berihram bermula daripada rumah, disyorkan mandi sunat ihram di rumah. Di Kelana Jaya ada kemudahan nak mandi sunat ihram tu. Ini sebab orang buat Kelang ni akan berangkat daripada Kelana Jaya, dari rumah ke Kelana Jaya. Check in pun di Kelana Jaya, terus dibawa naik bas terus ke Tangga Batu Bang kat tu. Ataupun kalau lalu pun tengoklah, kadang-kadang saya tengok immigration dia buat kat airport tu juga, tapi proses tu dah mudah. Tak makan masa lama di KLIA, kita lama di Kelana Jaya. Jadi di Kelana Jaya boleh lah mandi sunat ihram kat bawah masjid tu. Kalau orang jauh-jauh macam Kelantan, orang Kuantan dulu dia jauh, jadi mereka di asrama, boleh dapat asrama. Kita orang Lembah Kelang ni tak ada asrama untuk kita, orang jauh-jauh. Jadi kita mandi ihram ni di rumah, semua pakai ihram di rumah, sembahyang sunat ihram di rumah. Kalau dari Madinah, hari nak berangkat ke Mekah tu, semua ni kita buat di hotel di Mekah. Mandi sunat ihram, pakai ihram semua ni. Dan sembahyang sunat ihram juga boleh buat di rumah, hotel di Mekah, di Madinah. Berniat ihram di Bir Ali, kita yang di tanah air dalam perkutubang nanti. Jadi semasa nak pakai ihram bagi lelaki, wajib dengan selai kain yang menutup auratnya. Aurat lelaki ialah pusat dan lutut. Senang nak pusat lutut. Kalau pusat lutut pakai plaster je. Anggota antara pusat hingga ke lututnya. Jadi selai yang betul. Jadi sekira-kira lah antara kanan dan kiri ni, yang sebelah kiri ni dilipatkan ke pinggang kanan. Biar dia ke dalam sikit apa, supaya kalau kita melangkah lebih pun dia tidak terselak. Kalau ikat kat sini, ikat, jadi dia mudah terselak. Biar dia ke dalam, dan kepit di pinggang, di pinggang kanan ni. Yang belin ni lipat lah, ada orang lipat keluar, saya suka lipat ke dalam. Lipat ke dalam ni dia nampak kemas. Yang bergambu-gambu tak ada nampak. Dan ada orang yang gambu-gambu tu dia klaim dia jahit, tapi dia tidak cantumkan jadi satu kain sarung. Gambu tu dia potong gambu, dia klaim dia jahit. Yang tu tak apa, dia berjahit tapi tak bercantum, boleh pakai. Dia bercantum tapi tak, dia berjahit tapi tak bercantum, boleh pakai. Macam towel kan, towel kan ada klaim, dia tak bercantum, boleh pakai. Riko, dia ada orang dia buang, tak suka. Lepas tu gulung lah. Kemas ke tak ni? Sekali-kali kemas Okey. Dan ada baiknya memakai tali pinggang. Bukan ada sunatnya tu, ada baiknya. Tak sunat pakai tali pinggang. Tali pinggang ni baik dipakai, sebab orang lelaki dia tak boleh pada underwear. Dia ikat tak tahu cara mana. Ada yang terjulur,
Bila naik tangga dia pijak dia julur tu, tali pinggang tak ada dia. Naiknya tu habis. Tak ada bertiket orang. Dan dia pakai tali pinggang ni. Sudah tidak ada isu. Memang ada setengah-setengah ustaz dia ikut dulu-dulu punya cerita kepala ni. Jangan dimasukkan dia. Tak ada isu yang masuk, tak ada isu. Dia ni alat. Dia jenis alat untuk menjaga pakaian yang wajib, maka boleh dipakai. Masuk ke? Tak masuk ke apa? Masuk ke tak apa? Okey. Ini yang wajib. Sunat dengan sehelai lagi. Sunat dengan sehelai lagi yang menutup seluruh tubuh. Jadi yang ni pun samalah antara belah kanan, belah kiri. Yang kiri dulu sekira-kira sampai pinggang kanan, semat di pinggang kanan. Dan yang kanan ni naik ke bahu kiri. Inilah pakaian ihram lengkap lelaki. Lengkap. Bawah wajib, atas ni sunat. Atas ni nama dia izar kain. Atas ni nama dia lidah mana selendang. Sunat. Jadi yang sunat ni tak bolehlah dipinkan, dipasang pipo tu tak boleh, dicantumkan tak boleh. Yang sunat. Yang wajib pakai tali pinggang untuk menjaga perkara wajib. Elok bukan saja boleh, tapi eloklah dari segi maslahat dia. Adapun berittiba, menjadikan bahu kanan terbuka untuk tawaf dan sa'i sahaja. Itu dengan menjadikan kain yang nak ke bahu kanan tadi lalu bawa ke tiap kanan dan diselepangkan bahu kiri. Inilah sunat masa tawaf dan sa'i. Ada setengah orang daripada Kerana Jaya dah macam ni, mana tak belajar ataupun belajar tak makan ajar. Boleh tapi makruh lah, makruh. Tunjuk body masa ni makruh. Dan Nabi SAW berittiba ni masa mengerjakan umrah tahun 7 Hijrah. Nabi dia pernah masuk 3 hari untuk buat umrah. Lepas 3 hari, get out. Mana kuang hajar. Nabi dah baca dah Arab, Quraisy, musyrikin ni kuang hajar. Walaupun ada beradik, walaupun kawan baik dulu, walaupun macam mana, kerana Islam saja dia jadi macam tu. Jadi Nabi dah baca dah. Ada orang ni bila kita tawaf nanti memang dia kacau. Memang ada. Nabi sedang tawaf dengan sahabat-sahabat, dia orang segerombolan Quraisy datang nak mengacau. Tapi orang Islam sudah siap siaga dengan pakaian ikut petunjuk Nabi. Nabi kata berittiba. Jadi body pun nampak sibuk. Dan sunat berlari-lari nak kita akan tunjuk masa tawaf nanti. Masa tawaf tu berlari-lari nak bagi dia lelaki. Ini menjadikan sebab orang Quraisy tengok orang Islam dah jalan kaki 9 malam, 9 hari 8 malam sepatutnya dah letih, dah melengkung, kengkung apa semua ni. Tapi segar, sugar, bugar, sendok, cergas. Dia orang datang nak buat honar tu, bunuh. Tak berani. Tak berani. Ini helah. Jadi Allah Ta'ala sukalah tipu daya untuk orang kafir ni, tipu dia. Pasal dia jahat. Orang buat ibadah dia kacau. Tidak Islam, dia tak kacau. Yang Islam dia kacau. Jadi helah ni Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala jadikan sunat bila-bila masa, supaya amalan ini diambil maklum oleh umat. Dengan orang kafir ni kena ada tipu helah nak kalahkan dia. Pasal dia cemilan. Jadi kalau kita pun betul-betul dia tipu daya yang hak, bukan tipu. Dia tipu daya nak beri dia rasa takut, nak beri dia rasa lemah. Tipu daya itu dituntut dengan orang kafir. Tapi dalam niaga jangan tipu dia, dosa. Dalam niaga tak boleh tipu dia, tapi dalam berperang tipu daya ni dituntut.
Jadi orang Islam ingat balik ni budaya. Walaupun sekarang dah tak ada dalam KPK Mekah tu nak buat menarakan kita, tetapi sunat ini dikekal. Termasuklah berlari-lari anak menunjukkan kecergasan tu disunatkan. Jadi setelah kita pakai ihram, ini hanya sunat setawa dan sa'i saja. Dan bagi haji besok, kalau kita dah bercukur, dah berputing di Mina, bukan biasa saja macam tawaf sa'i macam ni, bukan biasa. Ini munasabahnya orang umrah, tawaf dan sa'i umrah. Dia belum tahallul. Orang haji, tawaf kudum dengan sa'i haji. Sunat tiba tu. Kalau sa'i haji balik daripada Mina besok, tawaf haji balik daripada Mina, pakaian yang dah biasa dah, bukan biasa je. Pakaian dah tidak memakai ihram lagi. Jadi bila selesai memakai ihram, turutannya ialah sembahyang sunat ihram. Sama ada di hotel di Madinah kalau ada di Madinah, ataupun di rumah kalau di Malaysia. Jadi kalau nak jaya boleh sembahyang sunat ihram. Dan bila kita sembahyang sunat ihram, maknanya 5 amalan sunat sudah berlaku sebelum berniat. Mandi, pakai ihram, pakai bawah, pakai wangian, pakai ihram. Sembahyang sunat ihram, 5 amalan sunat sebelum berniat. Bila kita dah sembahyang sunat ihram, harus berniat. Mana dah boleh berniat sebelum mikat. Dalam keadaan kita boleh pilih sekarang ke mikat ke? Mikat apa? Maka kita pun berniatlah di mikat. Sampai mikat jangan buat terlupa. Dalam keadaan ingat, wajib berniat. Walaupun perempuan dalam haid, dia masuk Mekah nak buat apa? Umrah. Wajib berniat. Haid tidak menghalang dia berniat. Jadi wajib berniat ihram di mikat. Sengaja sampai mikat tak nak berniat dengan alasan nanti kat Mekah lah, kita sampai Mekah, kita pergi Tan'im, kita berniatkan Tan'im. Tan'im mikat orang Mekah, bukan mikat orang dari Madinah masuk Mekah. Orang dari Madinah masuk Mekah, mikatnya Tuhan dah tentukan tempatnya di Bir Ali. Dari tanah air, Allah dah tentukan tempatnya di mana? Di mana dia dah tentukan. Wajib. Kecuali terlupa, wajiblah berniat semasa teringat. Dan dam satu, kafir kena disempurnakan sebagai ketetapan hukum Allah. Sebaik berniat sama ada sebelum mikat, atau di mikat, atau mungkin selepas mikat. Berniat saja lepas tu wajib meninggalkan 13 larangan dan sunatlah bertabiat. Dengan ini selesai proses berniat ihram di mikat dan meninggalkan larangan. 8 amalan berkaitan dengan bagaimana berniat ihram. Haji atau umrah sama je. Cuma kalau haji berniat ihram haji, umrah berniat ihram umrah. Orang perempuan yang ada keperluan untuk berniat bersyarat, dia tambah saja aku mengajukan umrah, aku berihram dengannya kerana Allah, dan aku menjadi halal sekiranya aku terhalang oleh haid. Dan saya percaya Ustazah Fauzia dah sentuh. Dia tak sentuh langsung. Sentuh ke tak sentuh? Dia sebut ke tak sebut tadi? Ha? Tak, dia tahu, saya dah beritahu. So okey lah, dia pun dia ada banyak sampai kata, tapi masa gitu kan. Dan kalau kita dalam period ini bagi umrah, bagi haji tak perlu berniat ihram bersyarat sebab masa kita panjang. Masa umrah pasal masa singkat. Kalau masa nak berniat masih dalam period, kita kata saja aku mengerjakan umrah, aku berihram dengannya kerana Allah, dan menjadi halal sekiranya haid tidak bersih hingga aku nak balik hari balik. Sampai hari balik dia tak bersih lagi, automatically jadi halal. Mana pada satu masa yang kita tak ada keluasan untuk tahu dasar. Tak ada nak balik malam sekarang. Pukul 10 pagi ni elok dia berhenti. Masa tu kita maknanya walaupun hari balik maknanya pada satu tempoh yang memang kita tak sempat bertawaf dasar. Waktu tu masih tak bersih, automatically jadi halal. Tak payah gunting, tak payah sembelih kambing. Itu gunanya niat ihram.
niat ihlal ini berpunca dari seorang perempuan zaman Nabi. Dia datang jumpa Nabi. Dia datang dengan kumpulan lelaki kampung dia. Dia tumpang lelaki lah, pergi haji ke kampung dia, melibatkan berjalan jauh. Jadi dia buat umrah. Sampai masa nak pergi haji, dia teringat hari 8, hari 9, hari 10, hari 11, hari 12, hari 13. Kumpulan dia ni habis nafar sana, turun balik kampung. Tak boleh tunggu lah. Dan dia bimbang, masa tu lah dia nak tawaf, masa dah period dia ada kebimbangan di segi kira dia. Dia pun jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya ni datang haji bersama kumpulan lelaki kampung saya. Dia orang ni dah buat mesyuarat, hari 13 selesai kerjaan haji tawaf saya, dia nak balik. Saya bimbang masa saya nak tawaf tu, saya dalam period, dalam haid. Boleh tak saya berniat jadi halal kalau saya tak halal oleh haid? Dia tanya Nabi. Fatahallal tu ina habis tu. Aku boleh tak berniat jadi halal bila aku terhalal oleh haid ni? Nabi kata, fatahallal tu ina habis tu. Kau berniatlah akan jadi halal bila kata terhalang oleh haid. Itu elok dia kata terhalang oleh haid. Kalau sekiranya saya haid, saya tinggal satu orang dia. Haid bagi, automatically niat pun batal. Cancel, pasal dengan niat. Niat hanya batal dengan niat. Dengan period niat tak batal. Jadi, kalau dia kata sekiranya aku terhalang dengan haid, masa sa'i, dia didatangi haid, dia terhalang ke? Tak terhalang. Dia terus saja dapat tahu. Okey. Now kita kena beri peluang orang lelaki. Ada buat orang ihram tak? Saya dah pesan dengan saya pakai ihram lagi ni. Okey. Ambil masa dalam beberapa minit nak pakai ihram ni. Kalau juli-juli masa ni, saya beri 5 minit lah pakai ihram. Pakailah mana cara ni. Wajib dengan selai kain yang menutup aurat. Cara ni ikut pandai lah, tak ikat kain ikut pandai. Dan sunat dengan selai kain yang menutup seluruh tubuh. Kain yang menutup aurat, eloklah pakai tali pinggang. Kalau tak ada tali pinggang, belilah. Kalau tak ada juga, mana berhati-hati lah. Dan kain lidah yang menjadi selendang menutup seluruh tubuh tu tidak boleh sedikitkan tadi tetapkan tadi, disematkan, dilipukan tadi. Yang tu dia tarik belah kiri tadi tu, belah kiri tubuh ke kanan tu terlebih. Jadi bagi kanan dah pendek. Sekira-kira sikit dia tarik. Dia macam ni, pegang tutup. Sekira-kira cukup dia, secukup rasa sampai ke pinggang. Kalau tarik lebih sini dah singkat, sini biar dia lebih sikit. Jadi kita buat selepakkan ke bawah. Kalau tak kena ikat ni, sudah kita selepang ke kita dah jadi robot. Ya, tapi biasa, selesa kan? Okey, yang lain tak bawa Okey, dah pakai ihram ni, consideration ni sebenarnya sunat ihram sudah. Larangan pun kena jaga, dan talbiyah pun bermula. Kita pun bergerak ke Mekah, sampai Mekah mengerjakan tawaf. Sekarang kita kena sedialah untuk mengerjakan tawaf ni. Kena bersedia, maknanya tak boleh duduk lagi bang. Kalau duduk kita dapat tawaf, bangun, kita akan dari hotel bergerak ke masjid dengan talbiyah lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang-panjang perjalanan hotel ke Mesir Arab bertalbiyah.